Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Puan. Selamat malam. Salam. Puan sihat? Alhamdulillah. Dengar kan? Dengar. Okay, kami pelajar Universiti Politeknik Malaysia semester 2. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dululah. Saya Muhammad Haziq bin Mazlan. Terusnya. Saya Muhammad Syafaruddin bin Osman. Saya Wan Muhammad Ashraf dari Wan Muhammad Saidi. Alamak. Okay. Tugasan kami adalah di mana kami perlu menembuhlah individu berdasarkan tajuk yang kami pilih. Dan tajuk yang kami pilih ialah masalah keluarga serta pengaruhnya akhlak terhadap anak-anak. Jadi di sini kami telah menjemput seorang guru untuk ditemu bual. Sebelum tu saya memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu. Nama beliau ialah Siti Nur Mazdilah binti Mazlan. Beliau lahir beliau tinggal di Ketereh, Kelantan. Sedikit latar belakang saya ceritakan dulu latar belakang mengenai Puan Mazdilah. Beliau bermula pengajiannya di Ma'had Muhammadi Perempuan, Kota Baru, Kelantan. Dan kemudiannya menyambung pengajiannya di Universiti Sains Islam Malaysia dalam bidang pendidikan Islam. Berkat usaha, bertengkur lumuh dan semangat dari ibu bapa, dia bermula menjadi guru di SMK Kalabakan Tawar. Betul tak Ustazah? Selama 8 tahun. Kemudian beliau bertukar angin ke SMK Seri Tapah, Perak sehingga sekarang. Ustazah? Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, saya beri kepada Cik Nabil untuk sesi beliau. Sesi dia pula. Golongan anak-anak ataupun generasi muda merupakan generasi yang bakal mewarisi negara kita pada masa akan datang. Pelbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahteraan negara secara keseluruhannya. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam membentuk perkembangan anak-anak, termasuk akhlak mereka. Masalah keluarga seperti ketidakharmonian, konflik dan perilaku negatif dapat berdampak buruk pada pembentukan akhlak anak-anak. Dalam wawancara ini, kita akan menjelajahi masalah keluarga dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Pemahaman akan masalah ini penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan akhlak yang positif pada anak-anak. Baiklah, kami teruskan dengan sesi soalan. Boleh, Puan? Boleh. Teruskan. Baik, soalan yang pertama adalah apakah punca masalah keluarga terjadi? Okey, baik. Punca masalah keluarga lah bagi saya pertama sekali iaitu masalah keluarga. Ini dia mempengaruhi lah mana-mana individu ataupun sesuatu keluarga tu, sebab kita pun kan. Jadi pertama sekali masalah keluarga lah. Yang kedua, kurang penghayatan agama. Bukan tak dapat didikan agama, tapi kurang penghayatan. Mak ayah harus untuk belajar agama. Tapi sama ada keluarga tu tak mengamalkan ajaran agama dalam sesuatu keluarga ataupun individu tu sendiri, anak tu sendiri pergi sekolah tapi tak fokus belajar. Dari situlah. Dan yang ketiga, masalah keluarga ni of course kerana kurang keintiman sesebuah keluarga. Keluarga yang erat, rapat, insya-Allah lah dia akan orang kata bila kita rapat, bonding keluarga ni kuat, biasanya keluarga yang ada bonding kuat ni dia akan berkongsi masalah. Tapi bagi yang ada masalah keluarga, biasanya diorang ni tak rapat antara satu sama lain. So 3 poin utama ni lah yang saya nampak punca masalah keluarga sekarang ni.
Saya pun ada buat kajian dekat anak murid saya. Memang 3 benda ni lah yang selalu disebut-sebut oleh kebanyakan budak-budak sekarang kan. Itulah. Okay. Kalau soalan kedua daripada saya, apakah yang membuatkan ibu bapa bergaduh sehingga menjejaskan keharmonian anak-anak? Apakah? Apa yang membuatkan ibu bapa bergaduh sampai dia jejaskan keharmonian anak-anak? Pertama sekali lah, sebab ibu bapa ni dia ada sifat ego dia tersendiri. Okay, ego masing-masing nak tunjuk siapa hebat, masing-masing nak tunjuk siapa betul, siapa salah. So tak ada toleransi kat situ. Semua nak besarkan ego masing-masing. Jadi lama-lama benda kecil pun dia boleh jadi gaduh. Punca dia ego je. Sebab kalau kita ni saling memaafkan, insya-Allah lah kita susah nak bergaduh dengan pasangan kita sebenarnya. Jadi ibu bapa ni dia bergaduh pertama sekali sebab ego. Kenapa ego kat situ? Mungkin ada masalah-masalah lain lah, kurang kesefahaman, masalah kewangan, berbalik kepada masalah kewangan tadi kan. Mungkin kadang-kadang zaman sekarang ni gaji isteri lebih tinggi daripada gaji suami. Jadi kat situ isteri rasa dia besar, suami pula tak boleh jadi ni. So masing-masing tak puas hati. Jadi itulah yang paling utama lah, punca bergaduhnya yang boleh nampak lah. Kalau masalah-masalah lain tu macam kes-kes curang pun ada juga, tapi itu lain cerita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ada kesefahaman yang baik dalam rumah tangga, insya-Allah boleh. Dan yang kedua, kita berbalik kepada agama semula. Kalaulah tak kisahlah mana-mana agama pun kan, kalau semua kuat agama, kita takkan buat benda-benda jahat kan. Kita tak ada nak curang, kita tak ada nak bergaduh, kita tak ada pukul-pukul. Sebab kita tahu benda tu akan efek kepada siapa? Kepada anak-anak kan, kepada keluarga. Jadi punca dia itulah. Pertama sekali ego masing-masing. Lepas tu masalah kewangan, dan yang ketiga komunikasi. Sama ada suami pendam atau isteri pendam. Lama-lama kita simpan, lama-lama lalas pecah, okey bercerai, bergaduh, bertumbuk. Macam itulah. Itulah tiga perkara, tiga punca penting lah yang berlaku. Dan ini pun merupakan kajian bila dibuat kajian kenapa ramai pasangan bercerai ke apa, benda-benda remeh je. Dan yang lalas sekali berbalik pada ego masing-masing, komunikasi masing-masing. Itulah. Jelas. Boleh kita teruskan soalan 3? Boleh. Sorry dia mengganggu. Tak apa. Okey Wan. Soalan daripada saya, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk akhlak atau khasiat diri anak-anak? Okey, peranan ibu bapa. Yang pertama sekali, sediakanlah pendidikan agama dan dunia yang secukupnya. Okey, kita kena seimbang. Kita tak boleh agama sahaja, kita kena dunia pun sama. Sebab kita nak anak kita maju kan dari kedua-dua aspek, dunia dan akhirat. Jadi beri pendidikan secukupnya, sebab kadang-kadang kita fokus pada pendidikan dunia je. Pendidikan agama kadang cukup je sekadar tahu mengaji. Cukup tu je. Kita tak ajar dah benda lain. Sebenarnya tak cukup lagi sebab agama ni luas aspek dia kan. Jadi pertama sekali beri pendidikan secukupnya. Yang kedua, peranan ibu bapa yang paling penting, kita kena tunjukkan akhlak yang baik, contoh yang baik, jadi role model yang baik kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni dia akan ikut semua apa yang kita buat kan. Macam mana kita, macam itulah mak bapak kita sebenarnya. Kalau kita ni akan ambil sikit bahagian mak ataupun bahagian bapa. Okey. Jadi tunjukkanlah contoh role model yang baik kepada anak-anak, insya-Allah akan melahirkan akhlak anak-anak yang baik. Dan yang ketiga, sesebuah keluarga tu dia kena ada had, ada buat peraturan tertentu dalam sesebuah keluarga. Peraturan tu kena bina daripada kecil lagi. Benda simple je. Contoh pukul 7 dah tak boleh main kat luar rumah. Masuk, kita dah solat maghrib. Benda simple je. Kalau anak-anak buat tu, baguslah.
ada peraturan. Kita jangan biar anak-anak berkeliaran, lelaki ke perempuan ke kan. Bila di meja makan tak ada handphone. Contohnya kan. Tu peraturan simple je, tapi kena ada peraturan supaya anak kita tahu apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Contohnya macam sekarang ni. Dia nak ganggu mak dia. sorry. Okay. So itulah 3 peranan ya. Pergi sana kejap. Sekejap lagi cakap dengan Ayah. Kejap. Okay, boleh soalan? Okay. Teruskan ke soalan keempat. Jelas? Okay. Dalam Tak dengar. anak dalam keluarga. Adakah anak-anak juga berperanan penting dalam menjaga keharmonian keluarga? Betul? Betul. Okay. Semestinya lah anak-anak ni pun ada bahagiannya juga. Okay. Sebab anak yang baik ni dia akan sentiasa usaha mencari redha ibu bapa dia. Dia tahu redha Allah terletak kepada redha mak ayah dia. Okay. Kita bukan cerita pasal budak-budak kan, kita cerita pasal orang budak-budak, anak-anak yang dah besar kan. So peranan anak-anak ni pun penting dalam menjaga keharmonian keluarga, lebih-lebih lagi apabila dia dah boleh berfikir dengan baik. Bila dia boleh berfikir, dia mesti macam mana? Kalaupun mak ayah kita tak boleh jadi role model yang baik, kenapa kita kena nak ikut dia? Kita kena habiskan kitaran tu, kita kena buat sesuatu yang baru, tunjukkan peranan yang baru, macam mana nak jadi ibu bapa yang jadi anak-anak yang boleh menyatu padukan keluarga, menjaga keharmonian keluarga. Dan yang kedua, cuba tengok anak-anak yang berusaha membalas jasa ibu bapa dia. InsyaAllah keluarga yang berpecah pun akan bersatu balik lah. Bila anak-anak tu tunjuk effort dia, tunjuk usaha dia, macam mana nak buat keluarga tu jadi harmoni. Kalau dari sudut seorang pelajar, saya rasa antara keharmonian yang boleh diwujudkan ialah semestinya dia ada tunjuk prestasi yang baik dalam pelajaran ataupun apa yang di tengah cuburi sekarang lah. Kita tak kisahlah belajar dalam bidang apa. Tapi saya yakin tak ada mak ayah yang rasa mak ayah yang rasa tak happy anak dia pandai. Mesti semua akan rasa macam wah bagusnya. Jadi kalau mak dengan ayah tengah bergaduh pun tengok anak punya keputusan ni baik, dia pun akan rasa nak berbaik macam tu. Okay. Jadi memang sangat pentinglah peranan anak-anak tu sendiri macam mana nak wujudkan keharmonian keluarga. Itulah. Ada lagi? Baik Puan, terima kasih Puan. Sama. Kejap. Soalan kelima. Okey. Okey, soalan terakhir Puan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi atau menghindarkan tercetusnya konflik seperti pergaduhan lah dalam keluarga? Okey, yang pertama sekali kita kena matang. Okey, kita dua-dua ibu ataupun bapa dan anak tu sendiri kena matang. Matang macam mana? Kawal emosi. Matang apabila berdiskusi, matang apabila berusaha menyelesaikan masalah. Okey, kita kena matang. Orang yang tak matang dia akan apa? Dia tak boleh selesaikan masalah sebab dia akan marah-marah, dia akan cakap sesuatu dalam keadaan beremosi lah. Okey. Jadi pentingnya lah matang supaya kita berdiskusi, dapat menyelesaikan atau mencari cara penyelesaian yang baik lah. Yang kedua, cara kedua ialah kita kena ada sifat memaafkan dan bersikap terbuka. Kalau kita maafkan tapi kita tak bersikap terbuka, kita mesti susah nak bincang. Kita susah nak hadap benda tu. Jadi kita kena bersikap terbuka supaya kita boleh berbaik semula. Contoh macam tu kan. Maksudnya kalau mak ataupun ayah ada masalah, kita memaafkan, kita terima balik kesalahan kita, kesalahan masing-masing.
kita cuba bina sesuatu yang baru. InsyaAllah keluarga yang ada konflik ni pun dia boleh dia boleh baik semula. Sorry lah ya. Dan yang ketiga, berbalik kepada agama semula. Apa-apa ni yang penting agama. Wujudkan, cek balik solat macam mana. Solat jemaah ke tak mak ayah. Part yang mengaji ke apa semua tu tak apa lagi. Solat tu yang paling penting. Cek dulu ahli keluarga macam mana solat dia. Tak cukup kat mana. Mak ayah berapa kali solat jemaah. InsyaAllah kalau kita dahulukan Allah, konflik apa-apa masalah pun boleh diselesaikan apabila kita dahulukan Allah. Okay. Nah itu je lah. Okay, terima kasih Puan. Seterusnya Nabil. Jadi pada kesimpulannya kita dapat kita dapat mengetahui bahawa dari segi dari pihak ibu bapa haruslah memberikan ajaran agama yang baik kepada anak-anak dan seterusnya juga seimbang dunia dan juga akhirat. Okey, bagi anak-anak pula, anak-anak juga wajib mencari redha ibu bapa kerana redha ibu bapa itu sangatlah penting untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan ya, apa yang negatif dari ibu bapa kita haruslah tolak, kita harus buang dan kita ambil yang positif. Baik, anak-anak juga haruslah berusaha membalas jasa ibu bapa seperti kami pelajar itu kami haruslah membalas jasa dengan memberikan result ataupun keputusan yang cemerlang di dalam pelajaran kami. Bagi kedua-dua pihak, ibu bapa dan juga anak-anak, kedua-dua pihak haruslah bersikap matang dalam segala perkara. Haruslah bersikap mempunyai sikap memaafkan ataupun bersikap terbuka kerana tanpa sikap yang matang, sesebuah perkara, sesebuah situasi, sesebuah konflik tidak akan selesai. Minta maaf. Okay, terima kasih. Bil, ambil gambar. Ambil gambar. Boleh.